Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua satu topik yang menarik, iaitu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah oleh naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Baiklah, apa 7 golongan tersebut? Yang pertama, iaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, iaitu pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang sahabat yang berjumpa dan berpisah kerana Allah SWT. Yang kelima, pemuda yang takut berzina dengan wanita yang kaya dan cantik dan berkata, aku takut Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu tangan kanannya bersedekah. Yang terakhir ialah seorang pemuda yang berzikir kepada Allah SWT dan sehingga menitiskan air mata. Baiklah, kita pergi kepada golongan yang pertama, iaitu pemimpin yang adil. Setiap manusia ialah pemimpin, yang mana pemimpin ini termasuk seperti ketua negara, governor, presiden, penghulu, ketua pelajar, ketua keluarga. Itu semua dinamakan pemimpin. Jadi apabila kita digelar dan memegang jawatan pemimpin ini, kita telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kelak nanti, yang mana di akhirat nanti pemimpinlah yang akan disoal oleh Allah apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi bila kita nak selamatkan diri kita daripada azab Allah kerana kecuaian kita menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, kita perlu berlaku adil. Kita perlu menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan contoh dan teladan yang baik ketika menjadi seorang pemimpin. Bukan pemimpin keluarga saja, bahkan pemimpin negara, iaitu pemimpin di zaman dahulunya, iaitu pemimpin di negara Madinah. Jadi kita sebagai umat Islam perlu kita contohi Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad salah seorang yang pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang sangat berjaya, yang telah melahirkan sahabat-sahabat dan umatnya yang sangat hebat. Jadi itu golongan yang pertama. Kita pergi kepada golongan yang kedua, iaitu pemuda yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Kita sebagai mahasiswa yang mana kita semua masih lagi mempunyai kudrat dan kemampuan berbanding dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kita mempunyai tenaga yang lebih daripada orang yang lebih tua. Jadi kenapa kita masih mensia-siakan tenaga yang Allah bagi kepada kita waktu muda ini, tidak melakukan ibadah kepada Allah SWT? Banyak ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Seperti apa? Seperti solat, itu wajib. Seperti berpuasa, seperti bersedekah, berzikir, membantu orang yang lebih susah. Itu mempunyai satu yang kebaikan. Apabila kita lakukan, pasti akan kebaikan kita akan dapat. Jadi pemuda yang beribadah kepada Allah ini tidak akan rasa bosan dan tidak akan rasa muak apabila melakukan ibadah. Sebab apa? Apabila dia melakukan ibadah niat kerana Allah, jadi hatinya ikhlas. Jadi apabila dia melakukan itu, tidak akan rasa bosan dan lebih suka dan lebih gembira apabila melakukan ibadah. Jadi golongan yang kedua ini, Allah menjanjikan naungan kepadanya kerana dia sentiasa beribadah kepada Allah dan niat ikhlas untuk apa? Untuk mendapat syurga Allah. Ini golongan yang kedua. Baiklah, kita pergi kepada golongan yang ketiga, iaitu pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Baiklah, kita tengok pada isu sekarang, yang mana sekarang situasi kita di COVID-19 tu. Jadi apabila kita lihat masjid-masjid sekarang ada banyak tutup. Ada yang solatnya, softnya kita jarak-jarak ikut SOP. Tapi bila kita tengok di pasar raya, di luar sana pasar raya, orang ramai tidak menjaga SOP pun. Kenapa kita sebagai umat Islam masih takut lagi nak melakukan solat berjemaah beramai-ramai, sedangkan di pasar raya orang ramai-ramai dekat, tidak jaga jarak apa semua. Tapi kita pernah dengar tak kluster daripada masjid? Tidak pernah dengar. Itu pun tabligh. Tabligh tu pun bukannya daripada masjid tapi datang daripada luar negara, dan timbullah kluster tu.
tapi kita tak pernah dengar pun kluster masjid. Jadi sebagai pemuda, sebagai orang Islam, kita perlulah tegakkan dan menyuarakan tentang isu ini. Sebab apa? Takkan kita nak biarkan musuh Allah melihat orang Islam ini takut untuk bersemayam jemaah kerana satu virus yang berbahaya. Jadi kita perlu menyuarakan dan kita perlu bersatu supaya kita tegakkan balik isu ini, supaya kita semuanya kita menjadi orang yang sentiasa hatinya bergantung kepada masjid. Kerana masjid itu rumah yang suci, rumah Allah. Takkan kita nak malu dan segan nak masuk ke rumah Allah. Jadi kita pula bersama-sama letakkan hati kita ini bergantung kepada Allah, dan supaya kita ni rajin-rajin berjemaah di masjid. Okey, itu golongan yang ketiga. Baiklah, kita pergi pada golongan yang keempat, iaitu golongan yang mana dua orang sahabat yang mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah. Baiklah, kita semua ada sahabat, kita semua ada kawan baik. Jadi kita tanamlah perasaan sayang terhadap kawan kita, sahabat kita, sayang kerana Allah. Apa yang dikatakan sayang kerana Allah, kita sanggup berasa susah dan senang bersama-sama hingga ke akhir. Bukan kita nak ambil kesempatan kepada kawan kita atas kesenangan yang dia dapat, tapi kita merasakan senang dan susah bersama-sama. Itu cinta yang sebenar-benarnya. Dan kita tanamkan dalam diri kita untuk sama-sama membantu, sama-sama menegakkan agama Islam. Dan bila kita bersama-sama dengan sahabat kita menegakkan agama Islam, pasti akan mendapat syurga Allah. Jadi berbahagialah pada mereka yang berniat untuk menegakkan agama Allah, untuk cintakan Allah, untuk mendapat syurga Allah. Itu sahabat yang sebenarnya. Kita boleh tengok kisah-kisah yang dahulu, sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat cintakan sahabat, cintakan Nabi kerana Allah. Itulah golongan-golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Seterusnya, kita pergi golongan yang kelima, golongan yang mana pemuda yang takut berzina terhadap perempuan yang cantik dan kaya dan berkata, aku takutkan Allah. Kita sebagai seorang lelaki, saya sedar, sebagai seorang lelaki kita sangat lemah dalam isu nafsu ini, yang mana kita mudah tergoda, mudah terpengaruh dengan benda-benda macam ini disebabkan hasutan syaitan. Jadi Allah menyukai pemuda yang kuat imannya, yang menolak tentang zina ini dan takut melakukan zina ini. Kerana apa? Kita tahu kesan yang sangat buruk apabila kita melakukan zina. Dan kita perlulah sentiasa berkata dalam diri kita, aku takutkan azab Allah, aku takutkan azab Allah. Apabila kita ada rasa perasaan yang kita takut terhadap Allah yang sesungguhnya, kita akan melindungi diri kita sendiri daripada melakukan zina. Itu yang sebenar-benarnya. Baiklah, golongan seterusnya adalah golongan yang keenam, yang mana seorang yang bersedekah dan sehinggakan tangan kiri ni tidak tahu tangan kanannya bersedekah. Ini namakan adalah sedekah yang ikhlas, yang mana kita tidak mewar-warkan kita bersedekah, berapa harganya kita sedekah, berapa nilainya kita bersedekah, tapi kita niat kerana Allah. Sebab apa? Amalan sedekah ini sangat dituntut oleh agama Islam, dan Allah menyukai orang yang bersedekah. Dan apabila kita bersedekah, rezeki kita akan melimpah ruah. Jadi kenapa kita perlu bermalas-malasan mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang lebih susah? Ini buatan-buatan yang disukai oleh Allah dan disukai Nabi Muhammad SAW. Baiklah, golongan yang seterusnya, golongan yang terakhir, golongan yang ketujuh, iaitu pemuda yang berzikir sehingga menitis ke air mata. Kita semua perlu sedar, banyak kaedah-kaedah untuk menghapuskan dosa. Contohnya berzikir, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apabila kita berzikir, kita mengingat kembali dosa-dosa yang kita telah lakukan, dan kita bermohon kepada Allah Taala untuk hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi tanpa kita sedar, kita telah menitis ke air mata. Titisan air mata ini menunjukkan kita ikhlas untuk berubah dan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi di situlah tujuh golongan yang saya telah ceritakan kepada anda semua, yang telah kongsikan kepada anda semua, supaya kita doakanlah supaya diri kita termasuk tujuh golongan ini, supaya kita supaya kita dapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.